A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, apa khabar murid-murid tahun 3 Sekolah SK Berjaya? Okey, kali ni kita masuk dalam bidang surah. Okey, bidang surah sebentar tadi Ustaz terangkan tentang kefahaman surah Al-Fatihah yang masuk dalam bidang Al-Quran. Untuk minggu ni kita masuk bidang sirah. Tajuknya meneladani sifat tabligh. Unit yang kedua, meneladani sifat tabligh. Apa itu sifat tabligh? Sifat tabligh ni adalah sifat-sifat yang wajib bagi seorang Nabi dan Rasul, seorang Rasul. Sifat amanah, tabligh, siddiq, watanah. Okey, untuk tahun 3 ni kita belajar tentang sifat tabligh. Okey, sila buka muka surat 108. 108. Okey, muka surat 108. 108 unit yang kedua, tajuknya meneladani sifat tabligh. Apa itu tabligh? Okey, perhatikan dan baca. Perhati dan baca. Nombor 1. Tabligh bermaksud menyampaikan. Jadi bila kawan kita tanya apakah itu maksud tabligh, jawapan dia senang saja. Tabligh itu maksudnya menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihissalam. Ustaz dah sebut tadi ada 4 sifat yang wajib bagi para Nabi alaihissalam. Amanah, siddiq, tabligh, fatanah. Untuk kali ini kita belajar tentang tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh itu maksudnya menyampaikan. Mereka iaitu para Nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Contoh Nabi Muhammad SAW, Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan sifat tabligh ini Rasulullah akan menyampaikan wahyu itu kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orang Melayu ke, Cina ke, India ke, orang asli ke, orang asal, orang putih ke, Sabah Sarawak, semua merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Dan okey, seterusnya nombor 2, Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah, menyampaikan tabligh tadi, menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Maksudnya sini Nabi Muhammad SAW ni dengan sifat tabligh yang ada pada baginda gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun ketika nak menyampaikan ajaran Islam itu baginda Rasulullah SAW menerima bermacam-macam tentangan. Diejek, dimaki, dilempar najis, dipulau, dilempar batu dan sebagainya. Jadi apa kita ni sebagai seorang Islam, kita ni bertanggungjawab menyampaikan. Maknanya tugas menyampaikan Islam ni bukan hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Kita sebagai seorang Islam pun ada tanggungjawab untuk menyampaikan Islam. Macam mana kita nak sampaikan Islam? Macam-macam cara. Dengan cara kita tunjukkan kebaikan kita, dengan cara kita menunjukkan akhlak kita, dengan cara menunjukkan tutur manis kita. Maknanya bila orang bukan Islam tengok, wah bagus. Cara kita tengok cara kita pergi masjid macam mana, kita tengok rumah orang Islam macam mana, bersih, teratur dan sebagainya. Okey, kita tengok muka surat 109. Perhati dan baca. Ada gambar seorang ayah dan seorang kanak-kanak perempuan. Okey, nombor 1, ayah saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad SAW yang Ustaz beritahu tadi. Ayah ni pun jawab, bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW
dengan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, kepada yang lain. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, "Ballighu anni walau ayah." Hadis "Ballighu anni walau ayah", rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Apa yang kamu faham dari sini? Yang kita faham, Siti tadi dia dengar ceramah ustaz dia dekat sekolah yang tentang sifat tabligh. Jadi bila dia balik rumah, Siti ni pun beritahu pada ayahnya, dia pun nak bagi tahu kepada adik dia. Maknanya dia nak ajar pun pada adik dia apa itu maksud tabligh. Maksud di sini yang paling mudah, macam contohlah kamu di sekolah dapat belajar, dan kamu belajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, subjek bahasa Arab, pendidikan Islam, sains, matematik, sejarah, RBT, VSB, PJPK dan sebagainya. Kamu belajar di sekolah, kamu dapat ilmu betul, kan? Apabila kamu dapat ilmu, kamu balik rumah, kamu ajar pula yang sesuai kamu ajar pula perkara yang sesuai dengan adik kamu. Contoh, adik, ni kalau kita nak main sukan ni, nak main bola kat rumah tadi, cikgu ajar, contohlah cikgu Aiman ke cikgu Norin ajar, kalau nak main bola kena pakai kasut, kena hati-hati. Itu pun dikira tabligh, kita menyampaikan perkara yang baik kita belajar kat sekolah kepada adik kita, ataupun kita sampaikan kepada kawan-kawan. Contoh, adik tadi akak belajar kat sekolah tentang sifat tabligh. Ni kakak atau abang nak terangkan pada adik ni apa maksud tabligh. Tabligh ni maksudnya menyampaikan. Tabligh ni merupakan antara sifat wajib bagi seorang Nabi. Itu pun kita dah dianggap sebagai tabligh. Kita menyampaikan perkara baik, apa yang kita belajar daripada orang lain di tempat lain, kita ajarkan kepada sesiapa sahaja. Contohnya, kalau kamu balik rumah, ajar kepada adik kamu, kan? Dan sebagainya. Contoh, kamu ajar kepada adik kamu, ajar yang simple-simple, yang mudah-mudah. Rukun iman tu apa, rukun Islam tu apa, rukun solat tu apa, ada 13 dan sebagainya. Itu pun dah dikira tabligh, menyampaikan. Okey, seterusnya muka surat 110, baca dan fikir. Ini contoh, kan? Ada gambar sini, ada gambar rumah orang Arab kat padang pasir. Nampak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang pertama, keunggulan sifat tabligh, sifat tabligh iaitu sifat menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan yang pertama, dakwah secara rahsia. Kenapa Rasulullah berdakwah secara rahsia? Dakwah secara rahsia. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mereka yang rapat, yang Nabi pertama sekali sampaikan dakwah Islam adalah kepada Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Khadijah binti Khuwailid ni? Khadijah binti Khuwailid adalah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada kawan rapat Rasulullah SAW. Kawan rapat Nabi Muhammad antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya kepada sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Talib, dan kepada antaranya orang macam pembantu Rasulullah SAW, iaitu Zaid bin Harisah, memeluk Islam. Ada 4 orang yang pertama ni yang menerima seruan dakwah Islam daripada Rasulullah, itu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, dan Zaid bin Harisah. Apakah cabaran dia? Mesti ada cabaran. Contoh, kalau kita nak buat baik, pasti ada cabaran, ada dorongan, ada cabarannya. Apakah cabaran yang Rasulullah terima? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Apakah tindakan Nabi? Nabi tetap memikul amanah, memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa walaupun ada cabaran. Pakcik Nabi sendiri tidak memeluk agama Islam, tidak menerima dakwah, contohnya Abu Talib. Nabi tidak putus asa. Nabi tetap terus
memikul dakwah, amanah dakwah ni untuk menyebarkan Islam kepada seluruh penduduk tempat. Okey, yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Dalam sirah Nabi ada satu peristiwa yang berlaku di Bukit Safa. Bukit Safa ni terletak di Mekah. Okey, terletak di Nabi berdakwah di Bukit Safa. Peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cabaran yang Rasulullah terima? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, selalu menyakiti baginda oleh kerana terlalu kuatnya gerak kerja menentang Abu Lahab ni kepada Rasulullah. Maka Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bagaimana tindakan Nabi Muhammad SAW dengan cabaran yang diterimanya? Nabi Rasulullah sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Maksudnya, walaupun kita sabar, tenang, tapi Rasulullah juga merancang, bukan main sembrono je. Mana sabar pun sabar juga, tenang pun tenang juga, tapi mesti ada perancangan. Okey, Ustaz nak tunjuk. Okey, ni Ustaz buka satu map, Google Map. Okey, Ustaz tengok. Ustaz pergi ke Mekah. Ini gambar Google Map dari atas. Gambar Mekah. Mana Bukit Safa? Kalau kita pergi haji, daripada Safa ke Marwah. Bukit Safa, Marwah. Ini Bukit Safa ni nampak. Tapi Bukit Safa ni dah tak nampak dah. Maknanya Bukit Safa ni dekat dengan Kaabah. Dekat. Ini Bukit Safa. Dah ada bangunan dah. Kalau siapa yang ada kawan-kawan ke pakcik, makcik, ibu bapa yang pernah pergi haji, dia tahulah antara sa'i, kena berlari-lari anak antara Bukit Safa ke Marwah. Ini Bukit Safa. Okay, kita terus. Seterusnya, kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Apa kepentingan? Dengan kepentingan sifat tabligh ni menyebabkan satu ajaran Islam tersebar luas sampai ke Malaysia. Islam bermula di Mekah. Dari Mekah meluas sampai ke Yaman, sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Iraq, sampai ke negeri China, sampai ke Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Apa buktinya? Ada satu makam di China. Di China terdapat satu makam sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, ni Ustaz contoh. Ustaz cari dalam Microsoft Bing makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni bagi gambar ni. Makam sahabat Nabi, sahabat yang pernah berjumpa Nabi, dan makam ni terdapat di negara China, di Guangzhou. Nanti kalau ada rezeki kamu bolehlah pergi ke sana, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga tadi di Bukit Safa, dan seterusnya yang ketiga peristiwa di Taif. Di Taif, semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Cabaran yang diterima oleh Rasulullah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW? Rasulullah semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Rasulullah sabar, maknanya Rasulullah tak balas balik. Okey, tengok sini. Ustaz cuba cari dalam Google Map. Ustaz cari Taif di Mekah. Ustaz nampak cari lapangan terbang Taif. Okey, sini lapangan terbang Taif. Di sini Mekah. Okey, kita sekarang kita ukur jarak daripada Mekah ke lapangan terbang Taif. Okey, Mekah. Kita ambil kat sini, kita ukur jarak.
sampai ke Taif. Kita ambil sini lah. Maknanya jarak Rasulullah berjalan daripada Mekah ke Taif ni lebih kurang 74 kilometer berjalan kaki, atau mungkin naik unta berjalan kaki. Kalau 74 kilometer ni Ustaz naik kereta daripada Sungai Besar sampai Pulau Selangor kot, sampai Jeram. Tengok, Rasulullah berjalan kaki. Rasulullah berjalan kaki daripada Mekah sampai ke Taif. Dan kalau kita ukur dalam Google Map ni, jaraknya 74.42 kilometer. Jalan kaki jauh. Tengok gambarnya gunung ganang, padang pasir. Mana cekalnya Rasulullah melaksanakan tabligh, menyampaikan. Okey, seterusnya yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apa cabarannya? Ini contoh gambar surat Rasulullah SAW. Okey. Ini contoh surat Rasulullah tulis yang Rasulullah hantar kepada Raja Parsi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Kisra al-Azim al-Fars. Salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billah wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini contoh. Lepas tu ini contoh. Inilah contoh-contohnya. Okey, lepas tu kita tengok pula petanya. Jauh Rasulullah nak hantar. Okey. Ini contoh peta Semenanjung Tanah Arab. Okey, Rasulullah di Mekah. Rasulullah ketika di Mekah, Rasulullah menghantar, tengok peta Rasulullah menghantar surat tu ke mana? Rasulullah dari Mekah, Rasulullah hantar ke Raja Mesir, Rasulullah hantar ke Habsyah, lepas tu Rasulullah hantar ke Raja Rom Konstantinopel, Byzantine, dekat sini lah, area sini ni. Rom asal Turki, sini dulu, Rom tu sampai sini, sampai Jordan, Rom, sampai Palestin. Lepas tu Rasulullah hantar lagi ke Parsi. Parsi ni nama lama bagi negara Iran. Tengok, Islam daripada Mekah berkembang ke Mesir, Habsyah, Iran, berkembang ke Azerbaijan, Pakistan, India, akhirnya sampai ke Malaysia ni, nampak? Okey. Seterusnya, kita ulang balik. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pimpinan negara seperti Raja Rom, Habsyah. Habsyah ni yang tadilah terletak di Afrika. Habsyah terletak di Afrika, nampak ni Habsyah. Habsyah. Addis Ababa, dekat dengan Somalia. Ada sebelah baratnya ada Sudan, Uganda, Kenya. Habsyah ni terletak di Afrika. Seterusnya, apakah cabaran? Sebagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Apakah tindakan Nabi? Nabi Muhammad SAW, tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Seterusnya, apakah kepentingan Nabi Muhammad SAW? Okey. 1, 2, lepas tu nombor 3, ikhlas mulia diamalkan dalam kehidupan. Yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Maknanya Islam ni datang, amalan jahiliah yang sebelum Islam tu dihapuskan. Contoh menilik nasib, berjudi, bermacam-macam lah. Kalau kita ni
Mungkin sebelum masuk sini ada main judi, sabung ayam dan sebagainya. Jumpa bongo, dukun. Bila masuk Islam, kita pun dah tahu semua hukum-hukum tu, kita tinggalkanlah benda-benda itu yang tidak berfaedah. Ya, maksudnya. Jadi itu saja. Jadi Ustaz harap kamu dapat ulang kaji, dapat faham sedikit pun alhamdulillah. Faham banyak lagi alhamdulillah. Jadi itu saja tentang konsep tabligh. Apakah itu tabligh? Tabligh itu merupakan sifat wajib bagi seorang nabi, dan tabligh itu maksudnya menyampaikan. Maknanya kita sampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Apabila kita sampaikan benda baik, insya-Allah ada pahala. Jadi itu sahaja. Sekian. Ada satu lagi rumusan. Tengok rumusan dia. Tengok rumusannya. Okey, rumusan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Insya-Allah. Dia tak semestinya kita nak jadi apa. Yang penting ruang untuk kita menyebarkan Islam tu luas. Macam contoh, nanti kalau kamu dah besar, kamu boleh ada Facebook ke, ada Twitter ke, ada Telegram. Boleh tulis dalam Facebook contoh tentang ajaran Islam dan sebagainya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.